Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya ingin membentangkan satu pembentangan yang bertajuk Pendapatan Rakyat Terjejas. Pada 23 Januari 2020, negara kita telah digemparkan dengan satu penularan wabak yang berbahaya, wabak pandemik iaitu COVID-19 ataupun dikenali sebagai coronavirus. Wabak ini telah memasuki negara kita sejak 3 orang warga Cina yang melancong ke negara kita, yang telah memasuki negara kita dari Singapura ke Johor pada 19 Januari 2020. Perkara ini telah disahkan oleh Menteri Kesihatan pada ketika itu, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Ahmad. Wabak ini mula menular sejak berlakunya kerumunan beramai-ramai yang menyebabkan berlaku penularan wabak ini semakin pantas di negara kita pada ketika itu. Dan pada bulan Mac 2020, negara kita ataupun pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk melakukan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan demi membasmi penularan ini daripada berlaku. Apabila PKP ini berlaku, terdapat rakyat-rakyat yang pendapatannya terjejas disebabkan peluang pekerjaan yang telah disekat dan tidak boleh bergerak ke mana-mana. Terutama sektor swasta yang melibatkan syarikat-syarikat besar terpaksa menutup syarikat mereka kerana tidak mendapat pulangan modal yang baik, ataupun mereka tidak dapat menjalankan proses perniagaan mereka terutamanya. Pendapatan ini didefinisikan sebagai satu langkah ataupun satu pulangan apabila seorang itu melakukan aktiviti ataupun melibatkan fizikal dan mental untuk mendapatkan pulangan daripada majikan mereka masing-masing. Perkara ini amat membimbangkan negara kita apabila pendapatan rakyat terjejas dan menyebabkan ekonomi negara kita pun terjejas. Saya ingin menerangkan mengenai sektor industri yang terkesan disebabkan COVID-19. Sektor industri ialah sektor yang menghasilkan barangan ataupun menyediakan perkhidmatan. Pekerja-pekerja di bawah sektor industri kehilangan pekerjaan apabila PKP dilaksanakan di dalam negara. Syarikat industri besar seperti syarikat pembuatan kereta, syarikat pengangkutan awam, syarikat petroleum, syarikat penerbangan dan yang lain-lain mempunyai lebih daripada 100 orang pekerja terpaksa memberhentikan perkhidmatan. Sebagai contoh, pada 20 Mac 2020, syarikat pengangkutan bas memberhentikan operasinya. Perhentian perkhidmatan ini telah menjejaskan pendapatan syarikat yang menyebabkan syarikat mendapat sifar keuntungan. Walaupun begitu, majikan masih perlu membayar gaji 1,100 orang pekerja tanpa menjalankan perkhidmatan. Hal yang demikian disediakan oleh kerajaan yang menyebabkan kerajaan menyediakan peruntukan. Peruntukan yang disediakan adalah sebanyak 5.9 bilion ringgit Malaysia dan 7% daripada peruntukan tersebut diberikan kepada pekerja swasta sebagai gaji bulanan selama 3 bulan. Tetapi Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Badan, mencadangkan kerajaan memanjangkan tempoh rancangan tersebut. Oleh itu, kerajaan telah memperkenalkan pakej rancangan ekonomi prihatin yang memberikan peruntukan sebanyak 25 bilion ringgit Malaysia. Daripada sektor industri, terdapat satu lagi sektor yang amat terkesan teruk, iaitu sektor pelancongan dan juga perhotelan. Abah ataupun kita kenali sebagai Tan Sri Muhyiddin Yassin ada memberitahu bahawa Malaysia telah pun mengalami kerugian dalam satu sidang media khas COVID-19. Beliau menegaskan bahawa Malaysia telah mengalami kerugian sebanyak 3.37 bilion ringgit Malaysia. Besar sangat kerugian yang dihadapi. Namun apa sebenarnya faktor yang menjurus kepada kerugian tersebut? Antara salah satu faktornya adalah pertama, penutupan pintu sepadan masuk Malaysia. Saya percaya bukan hanya Malaysia yang mengamalkan kaedah ini, tetapi seluruh negara turut mengamalkan kaedah ini bagi membendung gejala ataupun penyakit COVID-19 dari terus menular dan menular. Namun khusus bagi Malaysia, apabila kita menutup pintu sepadan masuk negara kita, maka kita juga menutup ruang bagi pelancong untuk masuk ke dalam negara kita, bersiar-siar dan sebagainya. Apabila pelancong tidak dapat masuk ke negara kita, maka terjadinya penjejasan dalam sektor-sektor yang terlibat, iaitu antaranya sektor pelancongan, sektor perhotelan dan juga sektor penerbangan. Kerana apa? Kerana pelancong daripada luar maupun dalam negara telah membatalkan tempahan mereka. Rakyat Malaysia pula, pada ketika terjadinya wabak ini, kita dikenakan satu perintah, iaitu satu perintah yang dinamakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana tak ada siapa pun yang boleh keluar rumah bersia-sia tanpa urusan yang penting. Jadi, bukan hanya pelancong luar negara, malah dalam negara juga terjejas. Apabila terjejasnya industri-industri ini, terjejaslah juga majikan dan juga pekerjanya.
Jadi ada satu data yang dikeluarkan oleh MEF ataupun dikenali sebagai Malaysian Employees Federation, di mana data menunjukkan bahawa sebanyak 15,000 pekerja khusus bagi bidang ini diberhentikan. Maka jika kita berbicara mengenai konteks khusus bagi platform ini ataupun industri ini, di mana ia amat terkesan bagi sesiapa sahaja yang bekerja dalam bidang penerbangan, dalam bidang perhotelan, juga bidang pelancongan. Amat sadis sekali apabila juruterbang, pramugara diberhentikan kerja. Dan apabila mereka diberhentikan kerja, maka dapat lihat bahawa berlakunya penjejasan dari segi kewangan mereka, di mana pendapatan rakyat ataupun pendapatan yang terlibat turut terjejas. Seterusnya, kita beralih pula kepada punca pendapatan terjejas bagi kelompok individu. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat satu kes di Johor di mana seorang balu atau ibu tunggal yang telah kehilangan suaminya akibat COVID-19. Oleh hal yang demikian, ibu tunggal tersebut terpaksa menanggung 6 orang anaknya seorang diri. Tambahan pula, ibu tunggal ini tiada hasil pendapatan kerana tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Bagi membantu kehidupan seorang balu atau ibu tunggal ini, Esko Kerajaan Negeri Johor telah memberi bantuan seperti membimbing masa balu itu dengan memulakan perniagaan bakery. Selain itu, Ketua Perangkatan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, berikutan pengangguran di Malaysia telah meningkat kepada 5.3% pada bulan Mei lalu, yang membabitkan seramai 826,100 individu kerana tiada pekerjaan atau dibuang kerja. Sebelum itu, kadar pengangguran telah meningkat kepada 0.3% kepada 5.3% yang melibatkan sebanyak 47,300 individu pada bulan April lalu. Oleh itu, melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan, ditambah pula dengan inovasi model baharu perniagaan yang kreatif, pasaran buruh akan semakin pulih seperti sedia kala. Apa yang dapat kami simpulkan dalam perbentangan ini ialah rakyat perlulah tahu untuk menguruskan wang dalam kehidupan seharian mereka, kerana salah satu punca untuk rakyat susah menjalani kehidupan mereka semasa keadaan kecemasan ini adalah disebabkan pengurusan wang yang kurang bijak dan tidak teratur daripada rakyat itu sendiri. Mereka tidak mahir dalam menguruskan wang ketika mendapat pulangan gaji yang lumayan dan menggunakannya sesuka hati mereka tanpa memikirkan masa hadapan. Dan apabila berlaku kecemasan seperti COVID-19 ini, ramai yang terpinga-pinga kerana tidak cukup wang untuk berbelanja. Bantuan yang diberikan kerajaan juga adalah terhad dan tidak kepada semua golongan. Hanya beberapa golongan sahaja yang diberikan bantuan. Jadi, timbulnya ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat yang tidak mendapat bantuan. Walhal masalah itu berpunca daripada mereka sendiri yang tidak tahu menguruskan wang dengan baik. Pembelanjaan yang dilakukan seharusnya tidak melebihi bajet yang diperuntukkan dalam masa sebulan dan bijak membahagikan wang tersebut untuk disimpan ketika hari-hari kecemasan. Kesannya rakyat akan mengalami kesusahan ketika berlaku apa-apa kecemasan jika tidak langsung menyimpan wang gaji. Contohnya, ketika musim wabak penularan COVID-19 ini, rakyat terpaksa membuat catuan makanan untuk diri sendiri ataupun keluarga kerana risau akan kekurangan wang dalam tempoh PKP tersebut. Langkah yang boleh diambil dalam kalangan rakyat, salah satunya rakyat Malaysia perlulah sentiasa bersedia dan mempunyai wang simpanan yang cukup pada hari kecemasan. Selain itu juga, jika berkesempatan, belajarlah untuk melaburkan duit lebihan dari gaji ke pelaburan yang mampu menjamin masa depan. Hal ini demikian kerana menurut data pada tahun 2020 oleh Bursa Malaysia, sebanyak 24% rakyat Malaysia sudah menceburi atau melibatkan diri dalam bidang pelaburan saham. Namun, hanya 4% sahaja yang dimiliki Bumi Putra, iaitu Khazanah, LTAF, EPFF dan KWAP. Seharusnya rakyat Malaysia terutamanya
Masyarakat Melayu harus menyedari akan hal ini dan bersedia untuk mengambil satu langkah pembaharuan dalam diri masing-masing serta pembangunan masyarakat bagi menangani masalah pembaziran serta kebejatan wang pada waktu susah demi kelestarian serta keamanan kelak. Itu sahaja daripada grup kami. Sekian.